بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hajara Ibrahim alaihi salam bi Sarah fadakhala biha qaryah fiha malikun minal muluk aw jabbarun minal jababirah faqila dakhala Ibrahim bi imra'atin hiya min ahsanin nisa fa arsala ilayhi ayya Ibrahim man hadhihi allati ma'ak qala ukhti thumma raja'a ilayha faqala Ibrahim la tukazzibi hadithi fa inni akhbartuhum annaki ukhti wallahi in 'ala al-ardi mu'minun ghairi wa ghairuk fa arsala biha ilayhi faqama ilayha faqamat tawadda wa tusalli faqalat Allahumma in kuntu amantu bik wa bi rasulik wa ahsantu farji إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berhijrah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama isterinya yang bernama Sarah. Kita dah baca dalam tafsir, Nabi Ibrahim alaihissalam, isteri dia nama Sarah, menikah begitu punya lama, tak ada anak. Kemudian satu raja zalim sudah bagi hadiah dekat dia satu jariah, satu hamba perempuan. Nama perempuan tu Hajar. Nabi Ibrahim mula-mula dapat anak dengan Hajar ni, yang merupakan hamba perempuan kepada isteri dia. Lepas tu baru dia dapat anak dengan isteri dia Sarah. Hadis yang kita baca pada malam ni, dia cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah. Dia berhijrah bersama isteri dia yang bernama Sarah.
Kata hadis tu, fadakhala biha qaryah. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan isteri dia Sarah telah masuk dalam satu qaryah. Fiha malikun minal muluk atau jabbarun minal jababirah. Yang daerah itu ataupun qaryah itu ataupun negeri itu diperintah oleh seorang raja yang cukup zalim. Jabbar, dia panggil Jabbar ni makna dia zalim dan samsing. Itu makna Jabbar. Salah satu daripada nama Tuhan Jabbar. Jabbar ni makna dia tu yang dulu jadi isu. Tok Guru ni Aziz kata Allah samsing tu. Ini terjemahan daripada perkataan Jabbar. Raja yang zalim dipanggil Jabbar. Raja samsing dia panggil. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah termasuk di dalam negeri, di dalam daerah yang diperintah oleh seorang malik, oleh seorang raja, yang raja ini dia ni Jabbar, dia ni samsing, dia jahat, dia zalim. Faqila, maka orang pergi bagi tahu kepada raja zalim ini, dakhala Ibrahim bi imra'atin hiya min ahsanin nisa. Ni kaki mengampu raja ni, dandan lari pergi jumpa raja, pergi bagi satu report kepada raja zalim ni. Dia kata dakhala Ibrahim, Ibrahim masuk dalam negeri tuanku. Dia berkata bi imra'atin, dengan satu perempuan, hiya min ahsanin nisa, ini perempuan cukup cantik, cukup comel. Tidak ada orang comel lebih daripada perempuan yang ikut Ibrahim ni. Oh ni dia bagi tahu dekat raja, sebab dia tahu raja ni, raja zalim ni peminat perempuan cantik. So kerana nak pergi mengampu, kerana nak pergi ambil nama, kerana nak pergi ambil kedudukan di sisi raja zalim ni, pergi report dekat raja, bagi tahu Ibrahim masuk dengan satu perempuan cantik. Fa arsala ilaih, maka Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dipanggil oleh raja. Ayya Ibrahim, man hazihi allati ma'ak. Raja panggil Nabi Ibrahim, dia tanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa perempuan cantik yang bersama dengan kamu ni? Qala Ibrahim, ukhti. Nabi Ibrahim jawab, dia kata ukhti, dia kata ni saudara perempuan saya. Ini yang isu kata Nabi Ibrahim bohong Tuhan, bohong. Nabi Ibrahim berbohong. Ada beberapa kali, ini salah satunya. Yang lagi satu tu cerita pecah berhala tu. Yang kemudiannya bila dituduh kata dia yang pecahkan berhala tu, dia kata tak. Kalau nak tahu siapa, dia kata pergi tanya berhala besar yang di tengkoknya ada gantung kapak yang digunakan untuk pecah ni. Itu 2 kali. Ada lagi sekali, 3 kali Nabi Allah Ibrahim AS ini direkodkan sebagai cakap tidak benar. Begitu. Bila raja panggil dia, raja tanya, wahai Ibrahim, siapa perempuan cantik yang bersama dengan kamu ni? Qala ukhti, dia kata ni saudara perempuan saya. Dia tak kata isteri dia. Summa raja'a ilaiha, kemudian Nabi Ibrahim AS balik kepada isteri dia. Masa raja panggil, dia pergi seorang. Lepas tu dia balik pergi dekat isteri dia. Faqala Ibrahim, la tukazzibi hadisi, fa inni akhbartuhum annaki ukhti. Dia balik pergi dekat isteri dia. Dia kata dekat isteri dia, tolong jangan bagi berbeza cakap kita. Kalau terjemahan perkataannya, la tukazzibi hadisi, dia kata hang sekali lagi kalau mereka panggil, jangan engkau mendustakan cakap aku. Aku dah habaq dekat mereka, kata hang saudara aku, adik perempuan aku. Hang jangan pergi habaq dekat mereka, kata hang isteri aku. Tu tak sama. Oleh kerana aku dah habaq dekat raja, kata hang saudara perempuan aku, kata hang adik perempuan aku, hang pun kena pergi kata hang adik perempuan aku. Jangan kita berbeza cakap. La tukazzibi hadisi, jangan engkau dustakan cakap aku. Fa inni akhbartuhum annaki ukhti, kerana aku pergi habaq hang adik perempuan aku. Wallahi in 'alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuk,
Aku terpaksa cakap lagu tu pasal apa? Pasal demi Allah, dia kata, dalam negeri ini tidak ada orang yang beriman melainkan hang dengan aku aja. Keadaan itu memaksa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak cakap benar. Keadaan itu memaksa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terpaksa berbuat elak. Tidak ada istilah bohong sunat, bohong semua salah. Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa berhelak dengan raja. Pasal apa? Dia kata, wallahi in alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuk. Atas bumi ini, tempat kita duduk lah ni, dalam negeri ini tidak ada orang beriman melainkan aku dengan hang aja. Kita dua aja beriman, dia kata. Hak dua ada ni semua orang jahat. Begitu. Fa arsala biha ilaihi faqama ilaiha. Macam yang diduga, raja panggil pula Sarah ini, isteri Nabi Ibrahim ini, untuk pergi ke istana dia dan menjadi gundik dia. Dia terus panggil isteri Nabi Ibrahim, Sarah ni, dia panggil pergi ke istana dia untuk jadi perempuan simpanan dia. Faqamat tawadda'u fatusalli. Nabi SAW cerita hadis ni kepada sahabat-sahabat. Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kata, apabila Sarah pi sahaja menghadap raja zalim tu, dia pi dalam keadaan tawadda', dalam keadaan berwuduk. Fatusalli, dia minta izin nak semayang dulu. Faqalat, Allahumma in kuntu amantu bik wa bi rasulik wa ahsantu farji illa ala zawji fala tusallit alayya al-kafir. Lepas habis dia semayang, dia angkat tangan doa. Sarah isteri Nabi Ibrahim ni, dia angkat tangan, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma in kuntu amantu bik wa bi rasulik. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau memang dah tahu bahawa aku beriman dengan Engkau dan aku beriman dengan Rasul Engkau. Dalam doa dia, Sarah sebut, dia kata, ya Allah, Engkau bukan tak tahu, kata aku beriman dengan Allah dan aku beriman dengan Ibrahim sebagai Nabi. Wa ahsantu farji illa ala zawji. Ya Allah, Engkau bukan tak tahu aku perempuan baik-baik. Aku hanya merelakan diri aku kepada suami aku sahaja. Dia kata. Dia sebut dalam doa dia, dia kata, ya Allah, Engkau bukan tak tahu aku siapa. Aku adalah wanita yang hanya merelakan diri aku kepada suami aku sahaja. Fala tusallit alayyal kafir. Ya Allah, janganlah sekali-kali Engkau satukan aku dengan kafir laknat ini. Dia minta kepada Allah benda ni, tak boleh buat apa dah. Tak ada kederat, tak ada kuasa. Pi berdiri di depan satu raja zalim, pi berdiri di depan satu raja yang memerintah satu negeri yang dia ada segala-galanya. Sedangkan kita tak ada apa. Bila pergi berdiri di depan raja yang macam ni, tak ada siapa dah boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sarah pergi berdiri tu, dia terus semayang. Lepas semayang dia doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, Engkau tahu aku beriman kepada Engkau, aku beriman kepada Rasul Engkau, kepada Ibrahim suami aku ni. Engkau tahu, kata aku orang baik, aku tidak akan merelakan diri aku kepada mana-mana orang selain suami aku. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau satukan aku dengan kafir ini. Habis sahaja dia doa, kata hadis tu, faghutta hatta raqada birijlih. Serentak dengan habis doa dia, tiba-tiba saja raja ni jatuh dan pitam di situ. Dan serentak dengan itu, kaki dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berdiri pun di atas bumi ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di dalam riwayat lain, juga riwayat Al-Bukhari, dia kata, qala Abu Hurairah. Abu Hurairah ada tambah sikit lagi. Faqalat, kata Sarah isteri Nabi Ibrahim ni, Allahumma in yamut fayuqalu hiya qatalathu. Ada tambah dalam riwayat lain, kata Sarah sebut dalam doa dia, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau sekiranya Engkau takdirkan raja ni mati sekali lagi, orang akan tuduh kata aku bunuh dia.
Yakinnya Sarah ni kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tahap tu. Sampai tahap dia kata kalau sekiranya Allah makbulkan doa dia, Allah bagi mati raja zalim ni, orang akan tuduh kata aku bunuh raja ni. Dia yakin kata Allah akan pertahan dia, Allah akan binasakan raja ni. Dia yakin dengan Allah sampai tahap tu. Ni Sarah ni. Kemudian kata dalam hadis yang ditambah ni, dia kata fa ursila fi tsaniyah atau fi tsalisah. Nabi SAW kata raja ni try nak ambil Sarah ni 3 kali. Dia panggil sekali, tak boleh. Dia panggil lagi sekali, tak boleh. Dia panggil kali ketiga pun tak boleh juga. Faqala wallahi ma arsaltum ilayya illa syaitana. Kali ketiga raja ni dalam keadaan duk tersungkuk di atas bumi ni, dia kata demi Allah yang dihantar kepada aku ni bukan perempuan tapi ini syaitan, dia kata. Pasal dia tak boleh nak buat apa ke Sarah ni. Selama ni dia beraja di mata, bersultan di hati. Selama ni dia membujuk lalu melentang patah. Selama ni kalau dia kata mau, dia akan dapat benda tu. Tiba-tiba mai dengan Sarah isteri Nabi Ibrahim ni, dia panggil sekali tak boleh, 2 kali tak boleh, 3 kali tak boleh. Last sekali dia kata wallahi ma arsaltum ilayya illa syaitana. Demi Allah dia kata perempuan haduk mai ni bukan orang biasa, dia ni setan, dia kata. Irji'uha ila Ibrahim, dia kata hampir balik dekat Ibrahim, dia kata. Wa a'tuha ajar, dan dia menghadiahkan pula kepada Sarah ni satu khadam perempuan yang bernama Hajar, ataupun dalam hadis sebut Ajar, 2 nama. Macam Nabi Muhammad lah, dalam Quran ada sebut Muhammad, Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu, dia guna Muhammad. Ada dalam ayat lain dia sebut ismuhu Ahmad, nama Nabi itu ialah Ahmad. Muhammad ke Ahmad ke maknanya seorang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Hajar ataupun Ajar, dua-dua ni balik kepada isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka raja zalim ni dia tak boleh nak sentuh Sarah ni. Dia bagi balik kepada Nabi Ibrahim, dia bagi pula satu hamba perempuan yang bernama Ajar. Faraja'at ila Ibrahim alaihi salam. Maka Sarah ni selamat, balik dia kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqalat asy'arta, bila dia sampai depan Nabi Ibrahim dia kata sedang tak, dia kata asy'arta, sedang tak annallaha kabatal kafir wa akhdama walidah. Allah Subhanahu wa taala telah menghina kafir, dia kata. Raja kafir ni Allah hina dia sampai dia tak boleh nak sentuh aku pun. Wa akhdama walidah, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan raja kafir ni sebagai khadam kepada hamba sahaya, dia kata. Maknanya hina. Nak abang kata Allah menghina raja yang selama ni dia nak apa dia dapat, tapi dia nak aku, Allah tak bagi dia dapat. Bahkan dia bagi pula lagi hadiah dekat kita satu orang hamba perempuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni nak beritahu dekat kita satunya apa dia? Keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, turut diberi keistimewaan ialah isteri dia Sarah. Dan hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita bahawa keyakinan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada hasilnya. Allah Subhanahu wa taala akan bagi anugerah kepada siapa sahaja yang percaya penuh 100% solid. Kalau dalam bahasa kitab lama dia kata iman yang jazam. Dia kata solid keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bolak-balik, tak ada rasa was-was. Sebaliknya dia yakin Allah ada, Allah boleh tolong dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang dikatakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, keistimewaannya berbagai-bagai. Kita tangguh ada beberapa mukadimah lagi untuk kuliah last apa tentang surah Ibrahim ni akan datang. Nah, kita sambung tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 281. Muka surat 281. Pada bulan lepas kita dah baca cerita bagaimana syaitan laknatullah alaih. Syaitan apabila manusia ni dah sampai di padang mahsyar, syaitan berlepas diri di depan Allah. Dia kata aku tidak pernah paksa manusia suruh ikut aku, tapi manusia yang nak ikut aku. Ini yang syaitan
sebut di mahsyar esok di depan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah menggunakan apa-apa kuasa aku untuk paksa mereka ikut aku. Tapi mereka terpengaruh dengan janji palsu aku, maka mereka ikut aku. Malam ni insya-Allah kita sambung baris yang kedua daripada bawah muka surat 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim. Dan dimasuk akan segala orang yang beriman itu dan orang yang beramal itu akan amalan yang saleh-saleh itu akan beberapa syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh beberapa air sungai tawar. Itu dia. Macam biasa Quran dia memang macam tu. Dia cerita pasal orang jahat, dia cerita masuk neraka. Lepas tu dia akan ikuti cerita orang yang beriman, tempat mereka dalam syurga. Ini memang kaedah ataupun uslub Quran. Uslub ni makna dia cara. Uslub Quran maknanya cara Allah dalam Quran ini. Dia akan bagi tahu macam tu. Dia beritahu orang beriman, dia beritahu orang kafir. Dia beritahu orang baik, dia beritahu orang jahat. Dia beritahu syurga, dia beritahu neraka. Maka habis Allah cerita pasal orang jahat, Allah cerita pula apa yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Tak ada lain melainkan mereka akan dapat syurga, syurga yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hal keadaan orang yang beriman itu di dalam syurga, kekal sekalian di dalamnya dengan izin Tuhan mereka itu. Masuk syurga ni pula masuk kekal, tak keluar dah. Macam orang selalu kita buat contoh, orang tanya, esok kita masuk syurga, esok masuk sampai bila? Sampai bila-bila? Tanya pula, sampai bila-bila tu sampai bila? Pasal manusia dia duk fikir cara dunia. Cara dunia ni dia ada limit dia, dia ada had dia. Kalau beli roti Gardenia pun dia ada expiry date dia. Itu dunia kan. Kalau kita ada kereta, road tax dia pun dia ada tempoh dia, setahun kena renew. Itu dunia. Dunia kalau kata manusia ni dia ada akhir umur dia, dia ada akhir hayat dia. Ada orang akhir hayat dia 40, ada orang Allah bagi dia sampai 100 akhir hayat dia. Itu dunia. Dunia dia ada mula, dia ada akhir dia. Tapi bila kita cerita tentang akhirat, dia tak serupa cerita dunia. Akhirat ni bila manusia tu masuk syurga, maka masuk dia selama-lama. Akhirat ni apabila orang kafir ni masuk neraka, maka masuk dia selama-lama. Selama-lama tu sampai bila? Sampai bila-bila. Dia tak ada kesudahan macam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita dalam ayat ni, manusia yang beriman, yang beramal soleh, bila dia masuk syurga, dia masuk selama-lama. Tahiyyatuhum fiha salam. Tuhan kata apa? Dia kata tahiyah mereka itu di dalam syurga itu salam. Tahiyah ni makna dia apa? Kata-kata hormat. Macam kita jumpa orang, Assalamualaikum, itu tahiyah. Kalau orang yang kurang beriman, bila jumpa orang selamat pagi, dia kata selamat pagi, itu tahiyah. Tahiyah ini ialah kata-kata hormat bila jumpa orang. Maka kata-kata hormat orang yang duduk di dalam syurga itu apa dia? Salam. Tuhan kata kata-kata hormat ahli syurga itu, bila hang jumpa aku jumpa hang, kata apa? Salam. Ini adalah ucapan tahiyah bagi penduduk syurga. Jadi tak perlu dijadikan isu benda-benda macam ni. Duk bahas dalam internet ni sampai kita naik menyampah. Duk bahas dari segi apa? Bila hantar SMS, boleh tak boleh tulis salam. Salam, ustaz apa abang? Salam tu boleh tak boleh kata. Pasal apa sebut salam? Pasal apa tak sebut assalamualaikum? La ilaha illallah. Banyak benda lain lagi nak bercakap. Salam itu orang tahu dah, bila sebut salam tu makna dia assalamualaikum lah. Cuma internet nama dia pun SMS. Dalam telefon ni SMS, short message. Sistem kah, servis kah apa kah, SMS, short message. Jadi short ni salam lah. Dan salam itu sendiri tak salah pun. Pasal apa tak salah? Pasal ahli syurga bila jumpa sama-sama ahli syurga, dia sebut salam.
Oh, nak duduk bincang ni, perkataan ni tak boleh, kena tulis Assalamualaikum, atau akum pun tak boleh. Allahu Akbar. Nama dia pun short message. Tulis ringkeh-ringkeh tu orang faham. Makna dia apa? Makna dia Assalamualaikum. Tak payah bincanglah benda tu. Facebook pun bincang yang tu. Dalam email pun bincang yang tu. Ni bincang ni ramai orang tak semayang ni. Itu tajuk yang kita nak kena bincang. Orang tak semayang ramai lah ni. Kita nak bincang ni, ramai ni anak orang main masjid tapi anak perempuan tak pakai kelumbung ni. Kita nak bincang banyak lagi benda-benda agama ni. Jangan diheret bincang benda-benda macam ni. Dalam Quran Tuhan kata apa? Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyah ataupun ucapan hormat penghuni syurga itu ialah salam. Daripada Tuhan dan daripada malaikat, dan di antara mereka ahli syurga. Tuhan pun bila dia jumpa ahli syurga dia sebut salam. Malaikat pun bila jumpa ahli syurga dia sebut salam. Ahli syurga sama ahli syurga pun bila jumpa sama-sama dia sebut salam. Maka salam itu adalah ucapan ahli syurga. Nah, dalam apa nama Quran pun Allah sebut, yang kita duk baca di akhir doa kita, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Kan dalam doa orang duk baca, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kan bila kita baca doa penghujung kita antibuh yang tu. Tu ayat Quran tu. Tu ayat Quran. Apa dia maksud dia? Da'wahum fiha, doa mereka di dalam syurga itu, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah ya Tuhan. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan hormat ahli-ahli syurga di dalam syurga itu ialah salam. Kemudian wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doa mereka akan sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebab kita bila doa, penghujung doa kita akan sebut kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sebut penutup doa walhamdulillahi rabbil alamin itu Quran bagi tahu. Dia banyak benda tuan-tuan yang kita duk buat dalam dunia ni, dalam hidup kita hari-hari ni, yang kita tak tahu punca. Kita cerdik-cerdik, kita hafal macam tu, dan sampai lah pun kita duk kata lagu tu, tapi kita tak tahu pun kata itu sunnah sebenarnya. Kita tak tahu pun kata itu perintah Allah sebenarnya. Kita tak tahu kata kita duk buat tu Allah suruh dalam Quran rupanya. Bila kita tahu, bila kita mengaji. Oh, baru kita notice benda tu. Oh, jadi di akhir doa yang tu imam dan kita sendiri duk-duk sebut tu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, rupanya ni ayat Quran. Ayat Quran rupanya. Dan ayat Quran itu nak cerita dekat kita 3 perkara. Yang pertama dia nak habang apa? Dia kata ahli syurga bila dia nak minta apa-apa dekat Tuhan, dia akan mulakan dengan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah ya Tuhan. Habis itu dia minta apa-apa. Kemudian dia sama dia, bahkan malaikat kalau jumpa dia, bila jumpa salam. Bahkan di akhir doa mereka, lepas mereka minta, dia nak tutup doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Rupanya Quran bagi tahu benda ni. Maka ayat yang kita baca daripada surah Ibrahim ni, dia nak habaq yang tu, tahiyyatuhum fiha salam. Maka tahiyah ataupun kata-kata hormat penghuni syurga itu ialah salam daripada Tuhan kepada malaikat, malaikat kepada ahli syurga, dan di antara sesama ahli syurga. Artinya apabila bertemu setengah dengan setengah dimulai dengan salam. Bila jumpa salam, seperti mana dunia juga. Manakala jumpa maka memberi salam. Sama dia kata. Firman Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Tiadakah engkau lihat wahai Muhammad betapa perbuat Allah akan bandingan kalimah yang baik, iaitu la ilaha illallah itu,
diberi perumpamaan seperti pohon kayu yang baik, iaitu pokok tamar. Itu dia. Kalimah la ilaha illallah itu, Allah umpamakan dia macam pokok korma. Pokok korma ni tuan-tuan, daripada ujung pucuk sampai ke bawah semua berguna. Daripada daun dia, kalau kita nak buat contoh kita pokoknya, daripada daun tu, daun dia pun boleh guna, lidi dia pun boleh guna, pelepah dia pun boleh guna, buah dia pun boleh guna, batang dia pun boleh, macam-macam kegunaan yang kata pokok nyok kita ni. Dan dicontohkan di sini pokok tamar ataupun pokok kurma. Dulu Masjid Nabawi mula-mula dibina oleh Nabi dan para sahabat, tiang dia apa? Batang tamar. Tiang dia batang tamar. Bumbung dia apa dia? Daun tamar. Pelepah tamar. Pokok tamar ini diumpamakan seperti satu kalimah tayyibah, seperti kalimah la ilaha illallah yang sangat berguna. Kerana sebut tu aja, dia terlepas daripada neraka. Dia terlepas daripada kekal dalam neraka. Satu aja. Tonton tengok hadis Nabi bergelut tu bila pak penakan nak mati ni. Ni, bila pak penakan nak mati ni, Nabi duduk tepi ni. Nabi bukan nak ajak dia semayang, Nabi bukan nak ajak dia benda-benda. Nabi nak suruh ucapkan la ilaha illallah saja. Nabi duduk tepi pak penakan ni. Ya ammi, wahai pakcik, qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Hak tu aja Nabi nak ajak. Padahal dia ni, padahal Abu Talib ni orang Arab. Kalimah la ilaha illallah ni tidak susah bagi dia kalau dia nak sebut. Dia Arab. Tapi Allah tak izin dia sebut. Ni kalimah tayyibah ni, kalimah yang baik ni, Allah tak izin semua orang sebut. Orang yang boleh sebut adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sebab kena bangga kita jadi orang Islam. Kena bangga ni. Allah bagi dekat kita hidayah, Allah bagi dekat kita petunjuk, Allah bagi kita jadi orang Islam ni. Kita kena terima kasih banyak-banyak pada Allah. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Kita duduk hari-hari, duduk bergerak dalam masyarakat, duduk jumpa kawan-kawan ni hak bukan Islam ni, kesian dekat mereka. Walaupun hari ni dia boleh duduk rumah elok, dia boleh ada kereta elok, dia boleh ada harta menimbun, dia boleh ada empire perniagaan yang besar, dia boleh ada segala-galanya atas dunia ni, tapi dia tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesian ke dia? Kesian kat dia pasal apa? Pasal esok ni, akhirat ini adalah hari yang kekal abadi, negeri yang kekal abadi, yang kalau sekiranya dia ni yang di atas dunia ni ada segala-galanya dan dia pula orang baik pula, lagi kita kesian. Orang baik, kafir, tidak beriman kepada Allah tapi baik, ditakdirkan dia jadi jiran kita, punya baik ni tak tahu nak habang. Sopan dia, adab dia, akhlak dia, tingkah laku dia, hormat dia mengalahkan sebahagian orang Islam, tapi dia tak ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Abu Talib ni tuan-tuan, cukup baik punya manusia. Abu Talib ni apabila kafir musyrikin Makkah mai jumpa dia, depa kata dekat dia, wahai Abu Talib, depa kata, tolong bagi tahu saya dekat anak penakan Muhammad ni, tolong bagi tahu dekat dia, jangan duk cercah Tuhan kami, jangan duk kata agama kami tak betul. Tolong saya habang dekat dia sebelum kami ambil tindakan keras dekat dia. Abu Talib kata apa? Abu Talib kata, selagi aku hidup jangan ada siapa sentuh Muhammad dengan niat tak elok. Pertahan Nabi ni. Pergi balik rumah sekali dia panggil Nabi, dia kata, Muhammad, aku didatangi oleh pembesar kaum kamu, dia minta aku suruh buat macam ni, macam ni. Nabi tak kata apa. Nabi kata, ya ammi pakcik, dia kata, kalau boleh ambil matahari buh atas tangan aku, ambil bulan buh atas tangan kiri aku, suruh aku tinggal kerja dakwah Islam yang aku duk buat ni, dia kata aku tidak akan tinggal sama ada aku berjaya ataupun aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Talib dengar yang tu, dia kata, Muhammad, buat apa yang hang buat, aku jaga hang. Manusia macam ni kalau kita tak kata baik, kita nak kata apa? Baik Abu Talib ni. Sehingga kan Nabi SAW menangis minta dekat Allah, minta Allah tolong kok mana pun, tolonglah Abu Talib ni.
Allah kata kerana doa Nabi SAW, Abu Talib adalah kafir yang akan dikenakan azab yang paling ringan di dalam neraka. Apa dia? Lahu na'lan wa syurakan. Diberikan kepadanya sepasang kasut dan 2 utah tali untuk pegang. Bila dia saruk aja kasut tu, yaghli minhuma dimaruh, mendidih otak dalam kepala dia. Itu azab paling ringan aku boleh bagi. Pasal apa? Pasal mengenangkan dia jaga hang. Tuhan kata. Tuan-tuan nampak tak ni? Kalimah la ilaha illallah ni yang Allah umpamakan seperti mana satu pokok yang cukup baik. Ni kalimah ni. Kerana kalimah tu aja membezakan satu orang Islam, satu orang kafir, syurga dan neraka. Maka ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu benda ni. Allah Subhanahu wa taala kata, Allah buat perumpamaan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad betapa Allah buat akan bandingan kalimah la ilaha illallah seperti pohon kayu yang baik, iaitu pokok tamar, perdunya di dalam bumi tetapi cabangnya naik ke langit. Itu dia yang kata kalimah la ilaha illallah itu, perdu duk ada dalam bumi, tak terbongkah mudah-mudah. Pucuk dia julang naik ke langit. Maka diumpamakan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dia duk kemah bertapak di dalam hati, amalan yang dia buat terbang naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, maka mendatang ia akan buahnya tiap masa dengan izin Tuhannya. Pokok yang baik ni, buah duk mai tak berhenti dengan izin Tuhan. Demikianlah kalimah iman, tetap ia di dalam hati mukmin dan amalannya naik ke langit, dan mengena akan dia tiap-tiap waktu pahalanya dan juga berkatnya. Naik amalan kita ni. Kita baca hadis di mana? Masjid mana itu ni yang cerita tentang amal kita naik ke langit berapa kali sehari? 2 kali sehari. Bila? Subuh dengan asar, 2 waktu. Hadis sahih menceritakan amal kita dalam satu hari 2 kali naik, dipersembahkan kepada Allah. Subuh naik sekali, asar naik sekali. Malaikat yang bawa naik tu sekali dengan bawa amalan kita naik, sekali dengan habaq kepada Allah. Ya Allah, aku tinggal pembuat amal ni tadi dalam keadaan dia tengah semayang. Malaikat yang mai ambil shift pula kata, ya Allah, aku mai kepada dia tadi, dia dalam keadaan sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata qil, demikian juga tasbih dan tahiyah dan istighfar dan taubat dan doa, semuanya itu naik ke langit. Semua benda-benda baik yang kita buat ni, amalan-amalan baik yang kita buat ni, sama ada kita bertasbih subhanallah, 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 naik ke langit. Dan sama ada kita ini beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah, naik ke langit tu amalan itu. Sama ada kita bertaubat kepada Allah, menangis kita menyesal dosa-dosa kita dulu, ataupun doa-doa kita, semua naik ke langit. Kata qilnya begitu. Firman Allah, wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Dan memperbuat Allah Ta'ala akan bandingan kepada manusia, mudah-mudahan mereka itu ambil pengajaran sekalian dan beriman mereka itu. Berapa banyak tamsil ataupun perbandingan yang Allah buat dalam Quran. Allah buat ni nak bagi manusia ambil i'tibar, bagi manusia ambil pengajaran. Kan cerita pasal ulama jahat, Allah cerita dalam Quran. Kan cerita pasal ulama jahat, Allah kata masaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Allah kata orang yang menjadi ahli agama tapi jadi jahat atas dunia. Dia jadi ahli agama, dia jual hukum Allah. Dia jadi ahli agama, dia tidak amanah dengan Allah. Masaluhu kamathalil kalb. Ini perumpamaan. Tuhan kata diumpamakan dia ni seperti mana anjing. Tuhan kata. Jadi ahli agama, orang panggil ulama, orang panggil ustaz, jahat. Dia tipu orang dengan ayat Quran, dengan hadis. Dia tipu orang untuk kepentingan diri dia. Masaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan dia sama macam seekor anjing. Tuhan kata, in tahmil alaihi yalhath.
Au tatrukhu yalhas, kamu pi dekat dia pun dia duk julung lidah, kamu tinggal dia pun dia julung lidah. Allah bagi satu perumpamaan yang cukup hina kepada orang agama yang pi buat kerja macam ni. Dia macam anjing duk jelai lidah.
Hampir dekat dia pun dia legutu, hang tinggal dia pun legutu. Dia ni macam anjing duk jelai lidah tak berhenti. Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang tidak amanah kepada ilmu yang Allah bagi ke dia. Allah kata sampai macam itu perumpamaan. Perumpamaan tu dia kata apa? Supaya la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan manusia ni ambil ingat dengan pengajaran perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Firman Allah, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ujtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan umpama kalimah jahat, iaitu kalimah kufur. Kalimah jahat ialah kalimah kufur. Orang yang tidak beriman, dia jahat. Begitu. Seperti pohon kayu yang pahit, yang dicabut dibuang daripada atas bumi. Perumpamaan orang kufur ni, orang yang kalimah keluar di mulut dia kalimah kufur. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan dia ni apa dia? Macam pokok pahit. Orang tak mau simpan, orang cabut buang, orang cabut buang. Tak macam pokok bagus, macam pokok korma. Orang nak belah, orang nak tanam dia, orang nak belah dia, orang nak ambil hasil dia. Tapi orang yang tidak beriman ni macam pokok pahit. Ada pun orang nak cabut buang. Begitu maksudnya. Tiada baginya ketetapan. Demikianlah kalimah kufur. Dia tak boleh nak menetap pun atas bumi ni. Orang tengok je, orang cabut buang. Pokok yang tak berguna. Pokok tak berguna, pokok apa? Banyak. Pokok apa? Duri keman. Berguna, duri keman. Orang kira nak cabut buang Ada ya jadi satu masalah. Pokok temucut. Tu saya kata duri keman, temucut sudah. Siapa seronok simpan temucut di rumah dia? Bila nampak temucut naik ya rimah. Ini perumpamaan pokok yang tak berguna ni. Orang rimah, orang nak cabut, nak buang. Tidak ada ketetapan baginya di bumi ni. Demikianlah perumpamaan kalimah kufur. Tidak ada ketetapan baginya. Dan tiada cabang dan tiada barakah baginya. Seperti mana tu dia buat contoh, macam kita contoh tadilah. Dia kata timun dendang apa tu. Firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka menetap Allah akan segala orang yang beriman itu dengan perkataan, yakni dengan kalimah yang tetap. Apa tuan-tuan ni yang kata kalimah bilqawli thabit? Kalimah tetap ni apa dia? Ini kalau tuan-tuan pergi masa pengkebumian orang, masa orang dikebumikan, inilah yang disebut. Tengok dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata iza faragha min dafnil mayyit waqafa alayhi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Uthman bin Affan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan dia. Bila Nabi menghadiri pengkebumian seseorang sahabat, bila pengkebumian Nabi pi berdiri di tepi liang yang nak dikebumikan mayat ini. Nabi tunggu sampai selesai dikebumikan. Iza faragha min dafnil mayyit, apabila selesai mengkebumikan satu-satu mayat itu, waqafa alaih. Hadis kata Nabi berdiri di atasnya. Ini yang dia kata ni hadis larang tak bagi duduk atas kubur apa semua ni, larang tak bagi duduk satu. Hadis habang kata Nabi berdiri pula lagi satu. Uthman bin Affan kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai kebumikan satu-satu mayat, waqafa alaih. Buka kamus tengok waqafa tu makna apa? Makna dia berdiri. Nabi berdiri di atasnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, istaghfiru, mintalah ampun li akhikum, kepada saudara kamu yang baru dikebumikan ni. Kita orang hidup dengan dia hak baru tanam ni lain tak ada, melainkan apa? Doa aja. Lain tak ada. Masa tu pergi nak ajak dia suruh mengucap, bukan masa dia ada. Nak ajak dia sebelum dia mati. Dia dah mati, dia dah masuk kubur, dah tak sah pergi ajak apa dah, tak boleh dah. Tazkirah di kubur tu habuan orang hak mai hantar mayat ni.
Ni kawan hak pikir main mayat tapi tak semayang ni, dia kena dengar. Ni lang kampung kita ni, dari segi kemasyarakatan ni bagus. Kenuri, kenara, sakit, demam, mati ni, oh ni, turun habis. Segala pemuda-pemuda kampung ni turun. Orang semayang daripada pemain hantar mayat pakai tunggu di bawah pakai duit seopok. Habis dah semayang, lari pintu tu pula, sambut turun pula. Semayang dah. Ya, kemasyarakatan aja. Marka penuh. Tapi semayang tolak habis. Depa ni kena dengar tazkirah di kubur ni, bukan nak bagi kawan mati tu dengar. Ni nak bagi kawan yang hantar mayat ni, depa ni kena dengar. Lepas tu doa kepada orang mati ni. Nabi kata istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun untuk saudara kamu yang mati ni. Wasalu lahu tasbih. Dan mintalah kepada Allah supaya Allah bagi dekat dia tasbih. Tasbih ni ayat nak kita baca tadi. Tasbih maksudnya apa? Ketetapan hati ketika nak kena soal dengan muka dan nakir sekali lagi. Fa innahul ana yus'al. Nabi kata kerana dia sekarang ni sedang disoal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tanam tu disoal dia oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh buat apa dah. Dalam hadis yang kita selalu baca, saya ingat dah baca pun dah berbelas kali ke berpuluh kali. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qubiral mayit. Nabi kata apabila dikuburkan satu-satu mayat, atahu malakani aswadani azraqani. Maka mai kepada mayat itu dua malaikat yang berpakaian hitam dan kebiru-biruan. Kita tak nampak tuan-tuan. Kalau takdir malam ni kita mati, esok ke bumi kita, esok kita jumpa ini. Kalau takdir kata kita mati malam ni, esok ke bumi, esok kita jumpa ni hadis ni. Mai kepada dia malakani, dua malaikat aswadani yang pakaian kehitam-hitaman, azraqani dan kebiru-biruan. Turun mai malaikat dengan pakaian ini. Yuqalu li ahadihumal munkar wal akharun nakir. Dipanggil hak seorangnya munkar dan seorangnya nakir. Malaikat munkar dan nakir. Dua ni mai. Fayaqulani, kata dua malaikat ni kepada hak kawan baru kena tanam. Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Soalan nombor satu. Apa hang nak kata pada laki-laki ni? Serentak dengan tu Allah nampak ke rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang baru mati ni. Tak pernah kita tengok muka Nabi. Tanam kita Allah nampak ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka nakir tanya kita, "Madza taqul li hadzal rajul?" Hang nak kata apa pada laki-laki ni? Fayaqul ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluh. Kalau hak mati tu orang beriman, dia nampak aja muka Nabi, dia terus jawab, huwa abdullah wa rasuluh. Dia hamba Allah dan dia Rasulullah. Bukan pasal kita duk ajak di atas kubur ni dia boleh jawab, tapi dia boleh ke tak boleh jawab bergantung kepada amalan dia masa di atas dunia dan bergantung kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sangkut paut dah kita di atas dengan dia di bawah ni, tak boleh ajak dah. Malaikat tanya je hang nak kata apa dengan laki-laki ni, pak kata nampak muka Nabi Muhammad. Kalau dia beriman, dia kata huwa abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus mulut dia kata apa? Aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ini memang betul-betul pesuruh Allah. Fayaqulani, maka kata malaikat kepada dia, qad kunna na'lam annaka taqulu hadza. Kami tahu dah hang boleh jawab benda ni. Malaikat api itu sebagai formality, sebagai nak memenuhi peraturan yang Tuhan tentukan. Malaikat tahu dah ni hak dia nak pergi tanya ni orang beriman ke orang yang bermasalah ke. Malaikat tahu dah. Dia pi tu pasal apa? Pasal itu formality.